Mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita mengalukan kehadiran Abang Hasan. Apa khabar? Jerilin Abdul Rahman, thank you for watching. Umar Baki Omar watching. Okay, hit love banyak-banyak dan share, InsyaAllah. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi berada pada surah yang sama, surah yang ke-78, iaitu surah An-Naba. Okay, apa makna surah An-Naba ni? An-Naba tu maksudnya apa? Satu perkhabaran, satu berita. Okay, untuk berita itu nak capai level An-Naba, dia mesti mematuhi 3 kriteria. Okey. Apa kriteria dia? 1, dia mesti memberi manfaat yang sangat besar, faedah yang besar. 2, dia berdasarkan ilmu. Dan 3, ia mesti satu khabaran yang diyakini benar. Menepati 3 kriteria ini, barulah dia mencapai level An-Naba. Baik. Sembang santai PAIS. PAIS itu apa? Gabungan 4 perkataan, dia akronim physical, intellectual, emotional dan juga spiritual. Dan kita nak menghayati, menghidupkan, mengamalkan ayat daripada surah yang ke-51, iaitu surah Az-Zariyat, ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak ku jadikan jin serta manusia melainkan untuk nak beribadat. Kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala cipta, tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk nak beribadat kepada Allah Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Pastinya kita mengharapkan satu perkara, balasan daripada Allah Ta'ala. Umumnya namanya kita nak dapat redha Allah. Jadi antara cara kita nak dapat redha Allah Ta'ala, pastinya kita bersumberkan Al-Quran. Kita nak rapat dengan Al-Quran. Dan antara cara yang CJ berkongsi, cara untuk nak rapat dengan Al-Quran adalah kita sama-sama memahami makna. Makna apa? Hanya perkongsian ini kita ambil perkataan kata dasar ataupun kata akar ataupun root word yang ada dalam surah-surah. Supaya tuan-tuan dan puan-puan lepas ni bila baca surah-surah, rasa seronok sikit. Tentunya saya tidak menggunakan akal saya semata, saya merujuk kepada saya rujuk kepada kamus Al-Quran. Baik, without further ado, mari kita pergi kepada perkataan yang kita ambil daripada surah An-Naba. Surah An-Naba. Sekejap ya. Kita ambil daripada surah An-Naba, surah yang ke-78. Perkataan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya sayangi sekalian. Kejap ya. Kan. Nampak pun. Terima kasih Nurul Syafiqah. Minta maaf. Tadi saya tengok, sebab saya nak kena tengok kat sini kan, komen-komen tu banyak keluar kat puan-puan. Perkataan yang pertama adalah khalafa. Perkataan yang pertama adalah khalafa daripada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi yakhtalifun. Allahu akbar, subhanallah. Sekejap ya, saya cek balik.
Tak hafal lagi rupanya ya. Oh, baik, semula. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Maafkan saya. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Jadi perkataannya yang kita ambil daripada ayat yang ketiga, perkataannya mukhtalifun. Dia punya root word dia, tuan-tuan dan puan-puan, adalah khalafa. Jadi apakah makna khalafa, tuan-tuan dan puan-puan? Oh, sebelum saya terlupa. Salam nisfu Sya'ban. Okey. Betul balik. Khalafa 27 kali di dalam Al-Quran. Baik. Perkataan khalafa antara maknanya adalah menggantikan. Okey, menggantikan. Itu makna ia boleh jadi khalfun. Okey. Khalfun. Khalfun maksudnya apa? Belakang. Belakang. Khalafa menggantikan, khalfun belakang. Lepas tu dia boleh jadi khilafah. Kha, lam, alif, fa, ta marbutah. Khilafah. Apa makna khilafah? Menggantikan pihak lain, sama ada kerana pihak tu tak ada ataupun tak hadir, ataupun memuliakan orang yang menggantikan tu. Contohnya saya ini menjadi pengganti. Okay. Jadi antara lain tujuan kenapa khilafah tu menggantikan pihak lain tu, satu sebab mungkin orang yang saya ganti tu, saya ni nak dimuliakan. Boleh setakat tu? Okey. Daripada khilafah tu tadi, tuan-tuan dan puan-puan, hadirnya perkataan yang biasa kita guna dan biasa kita dengar, biasa kita baca. Apa dia? Khalifah. Jadi makna khalifah ni apa? Dia penguasa ataupun pelaksana tugas yang Allah Ta'ala bagi. Bila sebut khalifah ni, kita rujuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa in a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey. Apabila telah berkatanya Allah Ta'ala, Tuhanmu, iaitu Allah Ta'ala, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ni adanya khalifah. Okey. Bukanlah khalifah ni nak menggantikan Allah Ta'ala. Tak. Hanya Allah Ta'ala jadikan khalifah manusia ni sebagai satu petugas. Okey. Jadi, selain daripada itu, perkataan yang boleh jadi adalah khilaf. Daripada itu dia jadi khilaf. Kita biasa dengar kan perkataan khilaf. Khilaf ni maksudnya perbezaan. Selalunya kita sebut sebagai perbezaan dari sudut kefahaman ataupun pendapat. Daripada khulafah juga dia jadi mukhalafah. Perbezaan, berbeza, tak sama. Ini pun kita selalu sebut. Apa yang kita selalu sebut? Mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Biasa kita baca sebagai bersalahanlah Allah Ta'ala itu dengan perkara yang baru. Okey. Ayat mudah faham kita, Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluknya. Senang nak faham tu. Yalah, tak mungkin khalik sama dengan makhluk. Kalau sama, tidaklah mencapai sifat ketuhanan. Kan? Sama dengan ayat keempat surah yang ke-112. Apa nama surah tu? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidaklah sama Allah Ta'ala tu dengan sesiapa pun. Allah Ta'ala tu Esa. Okey, boleh situ tuan-tuan dan puan-puan? Okey. So, dengan berdasarkan perkataan-perkataan yang telah wujud tu tadi, tuan-tuan dan puan-puan, CJ kena ada papan putih untuk tulis perkataan tu. Baik Kak Riyad. Itu saya dah usahakan. Cuma setakat ni saya punya kamera ni dia terbalik. Jadi dia sedikit susah lah saya nak tuliskan. Tapi insyaAllah kita tengoklah macam mana keadaan dia tu ya. Terima kasih Kak Riyad. Waalaikumsalam Puan Siti Zubaidah. Thank you Jeffrey Sari. Thank you for watching.
Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, so berdasarkan perkataan-perkataan tadi yang telah wujud tu tadi, dia ada yang berbeza, dia ada maknanya. Okey. Perkataan ni namanya khulfun. Okey, khulfun. Kha lam fa. Khulfun. Maksudnya apa? Mungkir janji. Mungkir janji. Jangan main-main. Okey. Berdasarkan perkataan-perkataan ni, jadi apa yang kita boleh faham, apa peringatan yang boleh kita ambil tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan apa yang saya boleh fikirkan tuan-tuan dan puan-puan dan saya nak kongsi. Kita ni bila jadi khalifah, kita ni diberi tugas oleh Allah Ta'ala, iaitu kita nak kena uruskan apa yang patut kita uruskan sebagai manusia. Okey, itu satu. Dua, menjadi seorang khalifah. Saya khalifah, tuan-tuan dan puan-puan juga khalifah. Okey. Dan kerana adanya perkataan khilaf, dia boleh jadi kita ni boleh berbeza pendapat. Kan? Sebab faham tu tak sama. Jadi kat sini kena uruskan dengan baiknya. Okey, boleh setakat tu? Boleh. Baik. Settle perkataan khalafa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita masuk kepada perkataan yang kedua. Okey, perkataan yang kedua. Tadi kita dah settlekan khalafa. Sekarang kita masuk perkataan daripada ayat yang ke-6. Ja'ala. Okey, ja'ala. Okey, kita baca sikit dulu tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan baca daripada ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا صدق الله العظيم. Baik. Ada dua ayat yang saya skip tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Kenapa saya skip kat situ? Sebab perkataan yang besar kat situ iaitu saya'lamun asal daripada perkataan alama, okey, ataupun ilmu. Dan ini telah saya kongsikan pada episod yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah kongsikan pada episod yang kedua. Okey. Kita ambil kepada perkataan daripada ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada. Ada tiga perkataan yang kita akan cover di situ. So yang pertama adalah ja'ala. Ja'ala ni apa? Simple. Diulang sebanyak 346 kali tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Makna yang pertama adalah buat sesuatu. Senang. Ja'ala maknanya buat sesuatu. Jim, Ain, Lam. Ja'ala, buat sesuatu. Daripada itu, dia boleh jadi perkataannya ju'lu. Masih eja yang sama. Jim, Ain, Lam. Tapi ejaannya dah berbeza. Ju'lu. Jim, Ain mati di depan ju'. Lam di depan lu. Ju'lu. Satu maknanya adalah upah. Kita buat sesuatu, dapat allowance, dapat upah. Ju'lu. Satu lagi makna ju'lu adalah serangga. Okay? Serangga. Teringat pula lagu BPR, Bumi Putra Rockers. Aku hanya serangga. Okay? Watai-watai tahu lagu ni. Tentang ja'ala. Okay? Okay. Masuk perkataan yang ketiga daripada ayat yang ke-6 suratul Nisa. Apa dia? Arbun. Arbun. Apa maksud arbun? Senang. Kita biasa tahu maknanya bumi. Senang ya. Okey. Ataupun dalam kamus disebut tempat yang rendah. Settle. Itu je. Tak banyak pun. Okey. Diam tak diam, dah 3 perkataan dah kita cover tuan-tuan dan puan-puan. Dah 3 perkataan dah. Pertama, khalafa. Kedua, ja'ala. Ketiga, ardun, bumi. Okay. So, kita masuklah perkataan keempat. Perkataan keempat apa? Daripada ayat yang ke-6 tadi. Apa dia? Mahada. Mim hadal. Mahada.
Okey. Oh ya, saya dah beritahu tadi berapa kali perkataan ardun diulang? Diulang sebanyak 461 kali. Okey. Ardun diulang sebanyak 461 kali. 461. Okey. Perkataan mahada berulang sebanyak 16 kali. 16 kali, 16. Okey. Satu makna mahada, okey, adalah buayan. Buayan. Ni saya tengah duduk atas buayan ni. Okey. So, selalunya nak dibayangkan mahada ni ataupun kadang disebut mahdi. Okey. Mahdi ni maksudnya buayan. Okey. Kan ada satu kata-kata dulu yang famous, okey. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ingat? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat hingga ke kubur. Maksudnya daripada kecil lahir-lahir je dah kena tuntut ilmu sampai bila? Sampailah kita meninggal dunia. Itu satu kata-kata yang popular dulu. Okey. Itu satu. Satu lagi bila dia disebut sebagai mihadu. Okey, mihadun. Tadi mahdi kan, mahada. So bila dia disebut sebagai mihad, maka dia boleh jadi maknanya adalah tempat tinggal ataupun hamparan. Okey. Sama ada dia jadi tempat tinggal ataupun hamparan. Boleh setakat tu? Boleh. Malam ni simple je. Malam ni 10 Syakban kita, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari dapat sesuatu pada malam ni? Okey. Malam ni 10 Syakban. Apa kata buka surah An-Naba, baca dan tengok terjemahan dia. Subhanallah, tabarakallah. Puan-puan. Okey. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dah bersiaran sampai pukul 9.38. Okey. InsyaAllah, kita nak tutup dulu hingga setakat ini. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dah dapat sesuatu pada malam ni. Oh ya. Bila sebut Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada kaitan dengan Imam Mahdi. Okey, jangan cakap ada kaitan dengan Imam Mahdi. Mengikut apa yang saya rujuk, Imam Mahdi, okey, Imam Mahdi itu, perkataan Mahdi itu dia bukan kaitan dengan perkataan yang kita tengah duk sebut ni. Mahada. Tak. Dia ada kaitan dengan perkataan huda, petunjuk. Berdasarkan yang saya rujuk, Imam Mahdi itu maknanya adalah orang yang menerima petunjuk daripada Allah Ta'ala. Itu jadi Mahdi. Jadi Mahdi yang kita bicara yang ni tadi, buayan, dengan Imam Mahdi itu adalah Mahdi yang berbeza. Okey, boleh ya? Baik. So, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan teruskan bersama share Facebook Live ni. Mungkin saya akan delete yang sebelum-sebelum ni sebab saya akan letakkan pada ruangan yang lain untuk anda rujuk. Tapi tengoklah macam mana saya akan berbincang dengan webmaster saya. Terima kasih Puan Hajah Juara. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian kerana watching. Mari kita tutup kita punya sesi sembang santai kita dengan 3 perkara, 1 doa, 2 tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jumni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.